Baik, minggu lepas Dawsum ada mengeluarkan angka-angka penting melibatkan kelahiran dan juga kematian, dan pada antara datanya yang disebutkan adalah jumlah kelahiran hidup pada 2021 merekodkan penurunan tertinggi dalam satu dekad dengan 439,744 kelahiran berbanding 471,504 kelahiran pada tahun 2020, dan kadar kelahiran kasar turut merekodkan penurunan daripada 14.5 kelahiran pada 2020 kepada 13.5 kelahiran pada 2021 bagi setiap 1,000 penduduk. Dan rakan saya Nina Rozman ada perincian berkenaan dengan data tersebut. Nina, teruskan. Baik, terima kasih Harith. Sudah tentu ada bab kata pepatah, setiap yang hidup pasti akan pergi meninggalkan dunia ini. Namun kalau kita nak tengok daripada segi konteks ekonomi, bagaimanakah kadar kelahiran dan kematian setakat 2021 tahun lepas? Dan ini adalah yang seperti Harith kata, ini adalah data yang dikeluarkan oleh Dawsum, Jabatan Perakaan Malaysia, di mana ini setiap negeri ini adalah purata menunjukkan kelahiran hidup termasuk juga dengan kematian mengikut negeri pada tahun 2021. Dan saya takkan pergi kepada semua setiap negeri, saya akan bagi yang antara yang tertinggi dan yang terendah, di mana kalau ada dapat yang terendah, kadar kelahiran dan juga mencatatkan lebih kurang 4,000 dan kematian mencatatkan lebih kurang 2,000 untuk negeri Perlis. Dan antara yang negeri yang tertinggi adalah negeri Johor, di mana mencatatkan kelahiran sebanyak lebih kurang sekitar 50,000 dan kadar kematian merekodkan sebanyak 26,000. Dan ini adalah antara angka-angka dan purata kelahiran hidup dan juga kematian yang dicatatkan setakat tahun lepas. Dan apabila kita meliti ini mengikut kadar kelahiran dan kematian mengikut negeri, jadi mari kita perincikan bagaimanakah kelahiran hidup. Kelahiran hidup ni mencatatkan sebanyak lebih kurang 400,000, di mana bayi lelaki sebanyak 226,896, iaitu sebanyak atau 51.6%, iaitu lebih tinggi berbanding bayi perempuan mencatatkan sebanyak 212,848 atau 48.4%, dan ini menunjukkan kelahiran hidup bayi lelaki lebih tinggi daripada bayi perempuan. Dan apabila kita melihat bagaimanakah kelahiran hidup mengikut negeri, mengikut etnik utama, di mana antara kelahiran yang tertinggi merangkumi bangsa Melayu lebih sekitar 300,000, iaitu sebanyak 69.3%, diikuti juga dengan antara yang kedua tertinggi Bumi Putera yang lain sebanyak 52,000, dan diikuti dengan China, India, dan yang terendah iaitu lain-lain sekitar 20,000. Dan ini adalah kelahiran hidup mengikut etnik utama. Jadi bagaimana pula kalau kita lihat purata kelahiran hidup bayi lelaki dan perempuan? Anda dapat lihat satu bayi lahir setiap minit dan 50 bayi lahir setiap jam, dan lebih kurang bayi yang lahir setiap hari sekitar 1,200. Ini adalah purata kelahiran hidup. Dan ini adalah kelahiran hidup. Bagaimana pula juga dengan kematian? Apabila kita dapat melihat, iaitu kematian, Dawsum mencatatkan iaitu sebanyak lingkungan 224,569 kematian. Dan kita dapat lihat bayi lelaki juga merangkumi antara kematian yang tertinggi dengan catatan 56.9%, manakala bayi perempuan dengan merekodkan sebanyak 43.1%. Dan di sini anda dapat lihat kelahiran dan kematian, kadar yang dimiliki lebih tinggi adalah lelaki. Dan kalau dapat lihat di sini bagaimana kematian mengikut etnik utama. Sekali lagi, antara yang tertinggi adalah kematian dicatatkan oleh bangsa Melayu lebih kurang sekitar 100,000 atau 51.3%. Diikuti juga dengan Bumi Putera iaitu sekitar 23,000, dan antara yang kedua tertinggi iaitu China dengan mencatatkan 25%. Dan ini adalah kematian mengikut etnik utama. Jadi bagaimanakah purata kematian? Kita dapat lihat di sini iaitu sebanyak satu kematian setiap 2 minit, manakala 26 kematian setiap jam, dan lebih
sekitar 600 kematian setiap hari. Jadi Haris, bagaimana angka dan purata ini menunjukkan keadaan ekonomi kita? Sudah tentu kalau kita lihat contoh pada waktu COVID-19 tahun 2020, purata kematian lebih tinggi dan purata kelahiran hidup pun lebih tinggi disebabkan PKP dan kematian itu lebih tinggi kerana COVID-19 dan penyakit-penyakit lain. Jadi apakah makna ini? Apakah aspek yang mempengaruhi kadar kelahiran dan kematian di negara kita dan bagaimana untuk kita lihat kepentingan setiap purata ini pada tahun-tahun yang akan datang, Haris? Ya, betul apa yang dikatakan Nina. Sudah tentu banyak perkara yang perlu kita teliti dari segi polisi dan sebagainya.